الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي
شفيع صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa lemah dan juga janganlah merasa sedih kerana kalian orang yang tinggi derajatnya jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ali Imran ayat 139. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahulah kita rasa ni macam mana nak melafazkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Masya-Allah tuan-tuan. Macam mana kita nak bagi satu penghargaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya dengan memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman. Jadi malam ni tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita meneruskan perbincangan kita secara santai-santaian begitu tuan-tuan dan puan, untuk membincang tajuk ni tidak begitu santai. Tajuknya Islam Menepani Cabaran. Islam Menepani Cabaran. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan bersiaran, kita tengok mungkin 1 jam 15 minit, mungkin 1 jam 20 minit, mungkin juga 1 jam 30 minit begitu. Jadi kita minta para penonton yang mati sekalian, para penonton di Singapura, para penonton di Malaysia, para penonton di Brunei, para penonton di selatan Thailand, di Indonesia yang bersama-sama dengan kita memang selama ini, kita harap mereka berada di dalam keluarga mereka, sama ada di laptopnya, sama ada PC-nya, sama ada telefonnya, untuk kita mengikuti siaran pada malam ini, yang kita ditetamukan oleh 2 tetamu malam ini. 2 tetamu yang bertindak sebagai ahli panel malam ni. Pertama sekali yang biasa yang dengan kita tuan-tuan dan puan, iaitu Dr. Rahimi Muhammad Saad daripada Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, yang memang biasa bersama dengan kita tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dan yang kedua, ini tetamu khas kita dia. Tetamu khas yang diundang daripada Singapura tuan-tuan dan puan, iaitu Dr. Bibi Jan Muhammad Ayub. Dr. Bibi Jan Muhammad Ayub, seorang aktivis, seorang Islamis, seorang yang banyak bergerak tuan-tuan dan puan, bukan saja di Singapura, di luar Singapura pun, insya-Allah, untuk menyebarkan dakwah Islamiah dan bersama-sama dengan teman-teman yang serumpun dengan beliau, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, malam ni kita bincang tajuk ni oleh 2 orang ni tuan-tuan. 2 orang yang mempunyai pengalaman, 2 orang yang mempunyai ilmu dalam bidang ini tuan-tuan, dalam bidang ini, menghadapi cabaran, Islam mendapat cabaran ini. Jadi saya rasa perbincangan pada malam ini, rasa saya bukan saja perbincangan ilmu begitu,
tetapi perbincangan tuan-tuan akan meneroka ruang-ruang pengalaman yang dialami oleh kedua-duanya, iaitu Dr. Rahimi dan Dr. Bibi. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, saya berharapkan kepada para penonton yang Majlis 9, yang pertama, like and share. Please do like and share. Klik the button like and share kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita di Singapura, di Brunei, di Malaysia, di selatan Thailand, di Indonesia, di mana-mana pun tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Hatta anak kita yang sedang belajar di Kanada sekarang ini, yang belajar di United Kingdom, yang belajar di Australia, yang belajar di New Zealand, yang belajar di Saudi, yang belajar di Mesir, yang belajar di Yaman, boleh mengikuti program ini tuan-tuan. Seolah-olah mereka berada di sebelah bilik tuan-tuan dan puan. Inilah kehebatan teknologi yang namanya internet, yang kita gunakan secara positif tuan-tuan untuk mendaulatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, saya minta yang pertama, like and share, like and share, like and share. Dan tuan-tuan duduk, relax. Kami pun relax dekat sini tuan-tuan. Kita santai-santai ni, relax. Dan tuan-tuan pun relax bersama keluarga tercinta, isteri tersayang, suami yang dikasihi, bersama dengan anak-anak, untuk kita mengikuti program ini, insya-Allah. Jadi memulakan program ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita minta Dr. Rahimi terlebih dahulu untuk memberikan mukaddimah. Kalau tajuknya Doktor, Islam mendepani cabaran, agaknya untuk perbincangan kita malam ini, apa yang paling sesuai nak diperkatakan sebagai mukaddimah, intro kepada tajuk yang kita nak bincang ini. Sila Dr. Rahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali yang masih memberikan saya ruang dan peluang untuk berkongsi dan juga memanfaatkan pertemuan mingguan kita ini untuk saya menambahkan ilmu, pengetahuan, pengalaman dan sebagainya untuk kita manfaatkan bersama. Yang saya hormati Dr. Bibi Jan Muhammad Ayub, alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini untuk bertemu dengan beliau, untuk saya memanfaatkan pengalaman yang telah beliau lalui dalam menjalankan usaha-usaha baik yang beliau lakukan kepada masyarakat, sama ada daripada kalangan masyarakat setempat beliau di Singapura dan begitulah juga di negara-negara serantau. Jadi saya yakin pada malam ini kita akan dapat mendengar banyak perkara yang boleh kita jadikan sebagai panduan bersama untuk kita hasil daripada pengalaman yang telah beliau lalui. Jadi sidang penonton yang mengikuti pertemuan ataupun perbincangan kita pada malam ini sebagai mukaddimah kepada tajuk Islam mendepani cabaran, maka sudah tentulah apa yang saya nak kongsikan adalah sebagai mukaddimah ini ayat yang ketiga daripada suratul Maidah. Iaitulah di antara ayat terakhir kalau kita baca dalam kitab Ulumul Quran tentang penurunan wahyu, maka ayat ini antara ayat-ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ayat yang ketiga daripada surah Al-Maidah ini Allah menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, pada hari ini, al-yaum akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan untuk kamu din kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan untuk kamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah redha Islam itu sebagai din bagi kamu. Jadi di sini kalau kita lihat, ini perkataan din itu apa maksudnya? Ialah dalam penterjemahan biasa, masyarakat kita menterjemahkan perkataan din itu sebagai agama. Tetapi sebenarnya perkataan din itu kalau kita lihat dari segi makna bahasa dan konsep yang menyeluruh, din ini bermaksud manhaj ataupun cara hidup. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyatakan kepada kita di dalam ayat berkenaan bahawa apabila wahyu telah menghampiri kesempurnaan,
yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipanjangkan kepada umat baginda, maka Allah mengatakan, sebab ayat ini seperti kita sebutkan tadi bahawa kalau mengikut dalam kajian ulumul Quran, ia menyatakan bahawa turun selepas daripada Nabi pulang daripada Hajjatul Wada. Bahkan ada riwayat yang mengatakan ianya turun ketika mana Nabi sedang menunaikan Hajjatul Wada ataupun haji baginda lah, sebab Nabi ini sekali sahaja menunaikan ibadah haji dalam hayat baginda. Jadi maknanya Allah turun itu di penghujung hayat baginda. Allah nak jelaskan bahawa wahyu telah sempurna, penjelasan tentang Islam itulah telah sempurna. Jadi kerana itu Allah nyatakan, hari ini akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan satu petunjuk bagi kamu untuk dijadikan sebagai cara hidup. Apa dia? Iaitulah al-Islam. Dan satu benda yang penting untuk kita fahami juga di dalam ayat ini, Allah menyatakan wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku telah sempurnakan untuk kamu nikmat aku. Bila sebut kata nikmat ini, maksudnya sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan, yang akan memberikan keselesaan, yang akan memberikan kebahagiaan kepada kamu. Sebab perkataan na'im dalam bahasa Arab ini bermaksud satu benda yang ialah saya rasa kita fahamlah sebab kita melayukan perkataan ni'mah itu menjadi perkataan nikmat dalam bahasa kita, kan? Bila sebut kata menikmati itu kita faham apa maksud konsep nikmat di situ. Jadi benda yang memberikan kepada kita keselesaan, kebahagiaan, ya. Sebab kalau orang Arab ni, Datuk, kalau kita pergi gunting rambut di salon, selepas pada dia selesai potong rambut kita tu, dia akan sebut na'iman. Jadi maksudnya kita selesa lah selepas daripada kita gunting rambut yang panjang tu, ya. Ni MCO ni ramai orang yang rambut panjang, kan? Kedai gunting tak buka. Jadi bila buka kedai tu saja dia pergi gunting tu dia rasa selesa. Jadi kalau orang Arab ni selesai dia gunting rambut kita, dia akan sebut na'iman. Jadi maksudnya Allah menyatakan bahawa Allah datangkan Islam itu adalah untuk memberikan keselesaan kepada kita, memberikan kebahagiaan dalam kehidupan. Jadi satu perkara yang perlu untuk kita tanya kepada diri kita pada hari ini untuk orang Islam, maknanya yang mengaku diri mereka Muslim. Okay? Adakah kita rasa gembira untuk menjalani kehidupan kita mengikut kerangka yang telah ditunjukkan oleh Islam? Yang ditunjukkan oleh syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kerana kita dapati bahawa di luar sana masih lagi kedengaran suara-suara yang menganggap Islam ini adalah sesuatu yang mengekang kebebasan kita. Maknanya berbanding dengan kita kata tanpa, sebab apa dia kata kalau tanpa agama ataupun tanpa Islam ini, kita bebas buat apa-apa. Apa yang kita rasa nak buat, kita bebas. Atau dalam pepatah Melayu menyebut, membujur lalu, melintang patah. Tetapi apabila mengambil kira tuntutan agama ataupun tuntutan Islam, maka dia kata bahawa di sana ada benda yang tak boleh. Maknanya ada benda don'ts di sana. Maknanya ada benda yang jangan. Ya. Contohnya kita katakan orang yang terlibat dalam perniagaan. Banyak peluang di depan dia. Tetapi kerana mengambil kira tuntutan Islam, dia kata apa? Ada benda yang dia tak boleh buat. Sedangkan itu memberi peluang untuk dia buat keuntungan. Dan begitu juga dalam interaksi sosial. Ada benda yang dia kadang-kadang dia nak bersosial dengan orang. Dia mungkin tak boleh buat, tak boleh nak pergi minum. Ya? Minum kopi tak ada masalah. Tapi dia kata nak minum arak tak boleh sebab Islam tak bagi. Jadi ada orang menganggap Islam ini mengekang kehidupan dia ataupun menghalang beberapa perkara yang dia nak buat tetapi dia tak boleh buat kerana adanya ataupun kerana patuhnya kepada peraturan Islam. Jadi di situlah hari ini kalau kita lihat berbicara tentang Islam mendepani cabaran ini, maka bagaimana kita melihat kepada Islam itu satu perkara asas yang perlu untuk kita fahami bersama. Jadi sebagai mukadimah itu dahulu Datuk, moga-moga kita dapat berbincang lebih lanjut insya-Allah. Alhamdulillah. Para penonton, Dr. Haimi telah memukadimahkannya, terutama memetik tuan-tuan ayat daripada surah Ali Imran, tuan-tuan dan puan, yang menyebutkan bahawa Allah telah memberikan kita satu agama, yang agama itu komplit. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Komplit. Dan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita pun komplit dan Islam diredhakan oleh Allah menjadi pegangan kita.
Masya Allah tuan-tuan dan puan ya. Dan cabarannya, yang disebut cabaran tadi tuan-tuan, ada orang menganggap Islam itu mengekang tuan-tuan. Islam itu sebagai inhibitors, prohibitors tuan-tuan dan puan. Dia prohibit kita daripada melakukan apa yang kita hendak, apa yang mata kita hendak, apa yang telinga kita hendak, apa yang badan kita hendak, apa yang fizik kita hendak tuan-tuan dan puan. Tetapi kita adalah tuan-tuan, kita punya gagasan-gagasan dalam kehidupan kita ni. Ada yang the do's and the don'ts yang disebutkan tadi tuan-tuan dan puan. Kalau kita pegang itu, insya-Allah tuan-tuan, itulah salah satu daripada weapon yang kita ada untuk kita mengenali cabaran ini. Saya nak pergi kepada Dr. Bibi. Dr. Bibi dalam pengamal doktor dan sebagainya. Kita ni kalau kita nak menghadapi cabaran ni, cabaran besar lah. Bahkan tajuk ini cukup besar. Para penonton dan mata sekalian, saya tidak mengulas tadi sebab saya nak berikan kesempatan kepada Dr. Rahimi untuk memukadimahkannya. Tapi tajuk ni luas, sangat-sangat luas. Jadi sebab itu agaknya kita tidak pergi kepada keluasan itu sehingga kita tak tahu di mana nak bermula, di mana nak akhirnya. Tetapi saya merasakan insya-Allah di depan mata kita apa cabarannya. Dalam keluarga kita apa cabarannya. Di peringkat diri apa cabarannya. Di peringkat kelompok apa cabarannya. Di peringkat ethnic group kita sebagai orang Melayu di Malaysia, di Singapura dan sebagainya. Apa cabarannya tuan-tuan dan puan. Inilah yang kita nak bincangkan. Cabaran yang dihadapi kita mendapati cabaran. Dan Islam itu menjadi dia punya aset dia untuk mendapati cabaran ini. Jadi apa ni Dr. Bibi kalau kita tengok satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'mini dhaif wa fi kulli khair. Apa dia kata? Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Yang kita hendak ni ialah mukmin yang kuat, bukan mukmin yang lemah. Agaknya dari segi nak menghadapi cabaran dia, mesti lemah tak boleh menghadapi cabaran. Lemah tuan-tuan dan puan sama lemah akal, lemah fizik, lemah emosi, lemah spiritual, kita tidak boleh mampu menghadapi cabaran. Tapi apa yang dimaksudkan dengan kekuatan yang ada kepada orang Islam? Orang yang kuat itu lebih baik daripada orang yang lemah ikut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ceritanya agaknya Dr. Bibi? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi yang dimuliakan, kepada Datuk Ustaz Dr. Ustaz Rahimi Saad yang saya muliakan juga. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk kerana memberi saya peluang pada malam yang berbahagia ini untuk saya berkongsi. Saya di sini hanya berkongsi sedikit pengalaman dan pandangan hidup saya dengan harapan saya juga nak belajar, nak mengaup seberapa banyak yang saya boleh dari Dr. Rahimi dan Dr. Hassan. Sebenarnya Datuk ni dulu tahun 1980 biasa saya berkenal dengan Datuk sejak tahun 1980-an. Jadi kami bukan barulah. Alhamdulillah, Datuk ni sebenarnya guru saya juga, mentor saya. Jadi alhamdulillah sama-sama kita boleh berkongsi. Saya tertarik dengan mukadimah yang diberikan oleh Dr. Rahimi tentang istilah konsep Islam yang syumul, Islam yang sempurna, dan kita telah dikurniakan nikmat. Jadi kadang-kadang bila kita tengok, bila kita lihat tentang konsep kesyumulan, kesempurnaan agama Islam tu, dan kita sebagai orang Islam yang telah dikurniakan Allah dengan nikmat yang begitu besar sekali, nikmat iman dan nikmat Islam, kenapa kadang-kadang kita dapati ada kegenjutan dalam kehidupan kita. Jadi kegenjutan inilah yang membawa kepada keadaan di mana kita rasa merupakan cabaran-cabaran. Jadi salah satu cabaran yang saya rasa kita hadapi, kadang-kadang kita tak dapat memahami konsep Islam sebagai satu din, ad-din. Jadi kita ingat Islam ni sebagai satu amalan agama lah, sama seperti amalan agama-agama lain yang ada ritualnya, yang ada sembahyangnya, yang ada puasanya, yang ada amalan-amalan ritual. Jadi kita menganggap Islam adalah satu, samalah kedudukannya, sama rata, lebih kurang sama. Jadi kalau itulah kefahaman kita, saya rasa salah satu cabaran besar yang kita hadapi ialah dari segi konsep
conceptualization ni penting kerana conceptualization ni merupakan worldview kita, merupakan pengamatan kita, merupakan cara pemikiran kita. Jadi ini biasanya akan menggarap cara kita hidup. Oleh sebab itu kalau kita faham tentang konsep ad-din ni yang sebenar, segala-galanya 24 jam kegiatan kita setiap hari, daripada kita bangun tidur, kita basuh gigi, kita mandi, bersihkan diri, kita siapkan sarapan, keperluan keluarga, kita pergi kerja atau kita pergi belajar dan sebagainya, sehinggalah kita malam tidur tu, itu semua merupakan ibadah. Jadi kadang-kadang kalau kita tak faham konsep tu, kita adakan semacam polarization, semacam pembahagian, duality. Itu yang membuat kadang-kadang kita rasa kita tak dapat kejar dunia, tak dapat kejar akhirat, tak dapat kejar dengan agama ni, kita sibuk dengan dunia. Jadi saya rasa kita harus mungkin Ustaz Rahimi dapat memberikan gagasan yang lebih lengkap, lebih holistik, di mana kita rasa semuanya, setiap aspek kehidupan kita yang berpaksikan ataupun yang kita tujukan untuk mencari ridha Allah, itu adalah Islam, itu adalah ibadah. Jadi kalau itu kita faham, maka insyaAllah saya rasa tidak akan timbul masalah kecelaruan sama dalam diri kita, ataupun kecelaruan dari segi pemikiran kita, kecelaruan dalam keluarga kita, ataupun apa-apa bentuk kecelaruan lah yang kita bincangkan. Sebab itu konsep ni penting kerana bila kita faham betul-betul, barulah kita dapat melepaskan kita daripada belenggu kejahilan. Wallahualam. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, maknanya selagi unless and until umat Islam faham din itu. Apa dia din? Din, a complete way of life. Satu cara hidup yang menyeluruh. Yang macam Dr. Bibi menyebutkan, daripada bangun tidur, kegiatan waktu pagi, kegiatan waktu tengah hari, kegiatan waktu petang, kegiatan waktu malam, sampai tidur semula. Dan tidur kita pun adalah dalam lingkungan din, a complete way of life. So, tuan-tuan dan puan, inilah sebenarnya konsep yang menawan hati orang-orang yang bukan Islam, tertarik kepada Islam dan memeluk Islam. Antaranya saintis-saintis seperti Maurice Bucaille misalnya, saintis yang terkenal, doktor pembedahan yang terkenal di Perancis yang memeluk Islam. Misalnya tuan-tuan dan puan, ramai lagi. Cat Stevens misalnya, penyanyi yang terkenal itu memeluk Islam dan sebagainya. Karena tertawan konsep din tu, konsep a complete way of life. Maknanya semuanya ibadah, tuan-tuan, semuanya. Selagi kita berpegang kepada Allah, mengikut cara Nabi Muhammad SAW, kebaikannya pada diri, kebaikannya pada keluarga, pada masyarakat, dan menimbulkan kebaikan untuk menggerakkan Islam kepada martabat yang lebih baik, itu semuanya akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih Dr. Bibi kadang. Maknanya mulai malam ini para penonton yang hormati sekalian, agama Islam itu bukan agama yang seperti kita biasa faham, agama ritualistik, bukan. Islam ialah a complete way of life. Islam ialah satu cara hidup. Tidak ada perkara yang kita lakukan keluar daripada parameter Islam itu. Tidak ada. Jadi pergi balik kepada doktor Dr. Rahimi. Doktor saja mungkin kita tidak selaras, tidak secara sistematik bincang satu sudut kepada satu sudut, satu tajuk, sub tajuk, satu sub tajuk dan sebagainya, tidak. Kalau kita tengok dalam surah Al-Mu'minun, ada ayat yang mengatakan, ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Maknanya dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia ditegah oleh Allah. Perbuatan yang sia-sia ditegah oleh Nabi Muhammad SAW. Dan perbuatan yang sia-sia ni, kalau kita tuan-tuan tertarik dengan perbuatan yang sia-sia, melakukan perbuatan yang sia-sia di peringkat diri, di peringkat keluarga, di peringkat komuniti, di peringkat masyarakat, macam mana kita nak mendepani masyarakat? Macam mana kita nak membangunkan masyarakat? Menggunakan Islam sebagai mendekati masyarakat, mendekani tuan-tuan, mendepani cabaran-cabaran yang ada kepada kita. Hidup cabaran di depan kita itu. Sila tentang lara ni. Sila doktor. Terima kasih Dato'. Okey, baik. Tentang ayat apabila Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita tentang karakter orang mukmin dalam surah Al-Mu'minun itu, kalau kita perhatikan,
dalam mukaddimah kepada surah berkenaan, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin itu? Maka salah satu cirinya ialah yang Datuk sebutkan tadi ialah wa anil lagwi mu'ridun, iaitu mereka-mereka yang berpaling daripada perkara-perkara yang lagha, yang melalaikan. Kita hidup pada hari ini, Datuk, pada satu zaman yang mana hedonism itu menjadi salah satu daripada karakter kehidupan masyarakat pada hari ini. Ya, hiburan itu menjadi satu perkara yang boleh kita sebut sebagai part and parcel of our life. Dia menjadi sebahagian daripada hidup kita. Tak boleh elak. Sampaikan kadang-kadang perkara yang baik pun kita terpaksa menggunakan saluran hiburan untuk menarik masyarakat melakukan perkara yang memang telah sedia baik. Contoh yang saya nak sebutlah. Kempen membaca. Ini mungkin untuk Dr. Bibi lah, saya bercakap ni dalam konteks Malaysia lah. Kempen membaca. Budaya membaca ni kita tahu dia adalah budaya yang sangat baik. Tapi saya masih ingat bagaimana satu ketika kita pernah menggunakan artis-artis ini sebagai ikon untuk mengajak masyarakat membaca. Walaupun kita sebenarnya tak tahu dia orang ni membaca ke tidak pun kita tak tahu. Tetapi kenapa artis-artis popular ini digunakan untuk kempen membaca? Kerana masyarakat mudah tertarik apabila melibatkan golongan-golongan penghibur ini. Macam-macam benda yang saya tak nak, maknanya kalau kita nak panjangkan contoh itu sebab masa perbincangan kita ni tak terlalu panjang, tapi saya nak sebutkan bahawa maknanya kadang-kadang kita terpaksa menggunakan saluran hiburan itu untuk mencapai, untuk kita kata menuju kepada perkara-perkara yang baik. Bahkan begitulah juga hari ini dalam agama. Sebagai contohnya lah, untuk kita nak mengajak manusia kepada memahami tentang yang dikatakan cara hidup Islam itu, maka kita juga sedikit sebanyak memanfaatkan ruang hiburan yang ada. Islam bukan anti kepada hiburan. Ya, itu kita kena jelas. Bukan bermaksud Islam suruh kita hidup ini secara serius sepanjang masa, 24/7. Mesti bercakap benda-benda serius saja, tidak. Islam juga menggalakkan kepada kita, kerana itu dalam satu riwayat menyebut bagaimana dalam riwayat itu menyatakan Nabi menyebut rawahu anfusakum sa'atan ba'da sa'ah. Maksudnya Nabi kata kita ni kena rawah ni maksudnya kita kata melapangkan jiwa, menenangkan jiwa kita dengan unsur-unsur yang memberikan yang kita katakan memberikan ketenangan jiwa kepada kita itu daripada masa ke masa. Jadi kan itu dalam konsep yang dikatakan mengisi ruang masa ini dengan perkara-perkara yang memberikan hiburan dalaman, itu bukanlah secara totalnya dilarang oleh syarak. Tetapi Islam ada caranya tersendiri untuk berhibur ini tadi. Jadi yang menjadi masalahnya ialah apabila hari ini kita dipenuhi ataupun dipengaruhi oleh popular culture, pop culture ini yang datangnya, yang modelnya dibawa daripada barat masuk ke dalam masyarakat kita. Contohnya kita katakan dalam muzik, kita pelbagai genre kita ada, tapi adakah perlu untuk kita bila kita kata di luar sana sedang popular dengan budaya hip hop, maka kita pun nak ambil hip hop itu untuk dijadikan sebagai irama nasyid sebagai contohnya. Di sana apabila menjadi trend, popular budaya tertentu, maka akhirnya menyebabkan kita dengan mudah terpengaruh apa yang kita katakan berlaku di luar sana tanpa kita menapis. Jadi saya rasakan perkara yang seumpama ini perlu untuk kita melihat kembali supaya kita kata hiburan itu hanyalah sebagai satu medium. Hiburan adalah satu medium yang tujuannya adalah untuk kita mencapai ketenangan spiritual, ketenangan dalaman. Sebab saya rasa Dr. Bibi sebagai orang yang sangat berpengalaman dalam bidang psikologi, maknanya ini fokus kajian beliau. Jadi kita tahu bahawa Islam faham tentang jiwa manusia dari segi dalaman itu, dia perlu sesuatu yang boleh memberikan ketenangan untuk mereka. Jadi maknanya Islam membenarkan tetapi jangan berlebihan. Jadi bermaksud yang kita katakan tadi, hiburan itu hanyalah sebagai satu medium untuk kita mencapai satu ketenangan, yang mana ketenangan itu tujuannya adalah untuk membolehkan
kita menjalani kehidupan kita dengan baik. Okey, jadi kerana panduan itu kalau kita tengok sudah ada di dalam Al-Quran. Apabila Allah menyatakan kepada kita, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah tanya, bukankah dengan mengingati Allah itu maka hati sanubari kamu akan menjadi tenang. Jadi bermaksud di situ bahawa hiburan-hiburan yang ada di luar sana itu matlamat sebenarnya adalah untuk membawa kita ingat pada Allah. Jadi kerana itu kalau kita terpedaya dengan hiburan-hiburan yang sekadar untuk kononnya memberi ketenangan tetapi matlamatnya tidak tercapai, maka disitulah maka akhirnya kita buat sesuatu tanpa kita faham apa tujuan yang kita perolehi. Tadi Dr. Bibi sangat tekankan kepada kita bahawa perlunya untuk kita faham apa hasil daripada setiap perbuatan dan tindakan kita. Ya, apa output yang kita katakan tadi itu mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu dalam konsep Islam, ya, keseluruhan hidup kita ini adalah ta'abbud kepada Allah. Jadi maksudnya ketika mana kita berhibur tadi itu, matlamat hiburan kita adalah untuk membolehkan kita tadi itu mengekalkan ketenangan jiwa dalam hubungan kita dengan Allah dan juga mengekalkan ketenangan jiwa dalam kita menjalani tanggungjawab seharian kita. Tetapi malangnya kita dapati model-model hiburan yang dibawa daripada barat bukan menambahkan ketenangan, bahkan mungkin menjadikan jiwa kita menjadi lebih kacau lagi. Ya, menyebabkan akhirnya menimbulkan masalah-masalah yang lebih besar dalam kehidupan individu dan juga kehidupan masyarakat. Mungkin itu Datuk ya respon saya kepada persoalan Datuk ajukan. Terima kasih. Alhamdulillah. Minta maaf tuan-tuan dan puan ada sikit technical. Kita tak apa tapi tidak mencacatkan program kita. Tuan-tuan ada panggilan daripada luar yang masuk dalam telefon saya sebenarnya. Tuan-tuan dan puan ya, tadi Dr. Rahimi menyebutkan tak berapa setujulah kalau misalnya benda-benda yang Islamik itu, tetapi tuan-tuan paparannya tu untuk menarik minat manusia kepada Islam, kita menggunakan cara-cara agaknya, cara-cara yang tak bertepatan dengan syariat itu sendiri. Jadi inilah yang sedang berlaku tuan-tuan dan puan ya. Kita banyak sebenarnya tuan-tuan menggunakan sugar coating ya. We use a lot of sugar coating kan ya. Tapi Islam ni Islam dah cantik tuan-tuan. Tak perlu sugar coat lagi. Islam dah murni, tak perlu sugar coat lagi. Islam sudah harum, tak perlu sugar coat lagi. Itu agaknya message yang nak disampaikan oleh Dr. Rahimi tadi. Saya nak pergi kepada Dr. Bibi balik. Doktor ya, tadi kita sebut sampai ini penting ni, tuan-tuan, ini konseptual ya. Kita sebut sebagai Islam sebagai din, a complete way of life. Tapi ni kita ni kebanyakan ni termasuk saya lah, agaknya Dr. Rahimi tidak masuk dalam kumpulan itu kan ya. Saya yang western educated, yang secular educated, kami diajar tuan-tuan bukan konsep kalau menyentuh agama pun bukan menyentuh persoalan macam cerita agama kita Islam sebagai din itu, complete way of life, tetapi lebih kepada tuan-tuan dan puan, Islam itu private. Islam itu tak perlu, agama itu private, agama itu di church, agama itu di masjid, agama itu tidak boleh di public places. Sebab itu tuan-tuan, ada perkara-perkara yang bergantung kepada Allah, ada perkara-perkara yang bergantung kepada manusia. Diktum dia, render unto God things which are God, render unto Caesar things which are Caesars. Jadi tuan-tuan, ada sikit Bibi ya, Dr. Bibi ya, ada sikit rasanya macam mana anak kita nak reconcile benda tu. Di sekolah dia ajar sistem sekular begini. Sampai universiti dia ajar sistem sekular begini. Sampai master's degree, PhD pun dia ajar sistem sekular begitu. Apa dia sistem sekularnya? Agama itu private, agama itu private, agama itu private. Jadi kita Islam tidak. Islam itu agama so public, so public. Agama encompasses private and public, ultra public, extra public. Jadi itu rasa saya lah. Dari segi pemahaman itu untuk anak-anak yang sedang mengikuti program ini, anak-anak yang memang dididik dalam keadaan secularism begitu, agaknya tuan-tuan ada tiga sikit konflik dengan apa yang kita bincang tadi, terutamanya yang dibawa oleh Dr. Bibi tadi, complete way of life itu dengan apa yang berlaku yang diajarkan di peringkat sekolah, universiti dan sebagainya. Macam mana nak reconcilekan itu? Sila Doktor. Terima kasih Datuk. Saya ni bukan pandai sangat lah, tapi saya cuma berkongsi apa yang saya lihat. Saya juga menerima pendidikan sekular.
jadi sama macam datuk lah. Dan kita kat Singapura rata-rata pendidikan sekular menjadi pendidikan perdana, pendidikan utama kat Singapura. Pendidikan agama tu melainkan kalau anak-anak kita nak pergi madrasah sepenuh masa. Jadi mereka akan mengikuti pendidikan madrasah. Jadi pada saya yang penting ialah balik pada pemahaman kognitif kita sebagai ibu bapa. Kita harus memberikan penekanan untuk mendidik anak kita supaya mereka benar-benar memahami dan menghayati konsep Islam sebagai din. Ini merupakan satu usaha ke arah membentuk worldview, pegangan hidup. Kerana daripada sinilah anak-anak kita akan boleh membuat pilihan. Kerana kita manusia ada pilihan. Tapi untuk kita membuat pilihan, kita mesti ada ilmu dan kita mesti ada kematangan intelek. Jadi kalau kita tidak diberikan perkembangan asas dari segi ilmu kita, intellectuality kita, jadi di situ kita main hitam sembrono je lah, apa yang ada kat depan kita ambil je kan, mana yang sesuai dengan nafsu kita je kita buat. Saya rasa oleh sebab itu saya masih lagi menekankan tentang pentingnya memastikan bahawa setiap anak-anak bawah tanggungan kita mempunyai, kita sebagai guru pun, sebagai guru kita mendidik anak-anak kita agar mereka benar-benar faham, cognitively mereka benar-benar faham. Dan bukan setakat kognitif saja, banyak pun orang tahu ini betul, ini salah, ini halal, ini haram, ini dosa, ini tidak, ini syurga, neraka, tapi masih orang buat. Kenapa? Kerana penghayatan tu kurang. Jadi kalau kognitif tak dicampurkan dengan efektif, dengan penghayatan dalaman yang kuat, yang mantap, kita rasa operatif dari segi manifestasi akan kita dapati tidak terserlah sebagaimana yang kita harapkan. Jadi terdapat semacam kesinambungan dari segi pemikiran kita, dari segi efektif kita, penghayatan kita, dan bagaimana kita dapat memanifestasikan action kita, perilaku kita, tindakan kita. Jadi kalau budi bicara kita sesuai dengan apa yang kita faham tentang Islam dan sebagainya, tentang lahwi, dan kita tidak akan buat perkara-perkara yang lahwi, yang tidak memberi sembarang manfaat, dunia pun tidak, akhirat pun tidak. Kerana kita tahu masa kita yang 24 jam tu adalah hak Allah dan kita harus menggunakan amanah Allah ni dengan sebaik-baik mungkin, kerana masa setiap saat tu akan dipertanggungjawabkan. Jadi itu sebab saya berbalik pada pemahaman kita tentang Islam. Kalau kita benar-benar Islam, kita akan mendarah dagingkan Islam sebagai kita punya cara hidup, gaya hidup, dan tak ada kesulitan lah untuk kita menghadapi. Saya kat Singapura pun kat mana-mana, saya tak ada menghadapi sebarang masalah di mana saya terpaksa at times I have to be Muslim, at times I don't have to be. There's no division of private space atau public space. Pasal kita tahu pasal apa, kalau public space, Islam tu agama yang menasabah. Kalau sesuatu yang tak sesuai dibuat, jangan, it's appropriate. Kalau takkanlah kalau perkara tu kita kat public place, kita nak sembahyang kat public place. Amin, betul lah, tak masuk akal kan Islam. Jadi kadang-kadang bila orang cakap ni, mereka cakap, saya pun takut nak cakap, kerana kalau kita cakap ikut nafsu pun berdosa. Kita akan malaikat akan tulis setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, kalimat taibah atau kalimat yang tidak taibah ni akan ditulis oleh malaikat verbatim, satu persatu, satu pun tak kurang. Kalau saya tulis mungkin transkrip saya terlupa, nokta pun saya terlupa, tapi kalau malaikat tulislah nokta pun, koma ke, exclamation mark ke, question mark pun dia tak terlupa. Kita bilang pun dia akan catatkan. Jadi saya rasa kefahaman tulen yang otentik, yang harus kita faham ini, mesti kita garapkan pada diri kita. Dan ini tidak bermakna kalau kita dah faham pun kita sempurna, tidak. Kita ni macam sahabat Rasulullah pun, mereka kadang-kadang bersedih. Mereka bilang, mereka kadang balik, mereka menangis. Ada satu cerita yang saya pernah dengar, mereka rasa kita ni macam orang munafik. Bila kita dengar Rasulullah, kita dengar pasal syurga neraka, kita menangis semua, biar rapat menangis. Tapi bila kita balik, kita duduk dengan anak-anak, family, keluarga, gembira ria, kita terlupa. Dan
I think kita pun macam itu juga sama. Sebab itu kita disuruh sentiasa mendampingkan diri kita dengan Allah, mendampingkan diri kita dengan orang yang baik dan sentiasa buat kebaikan, dan kita mengharapkan sangat perlindungan Allah kerana kita tak mampu melindung diri kita sendiri. Apalagi nak tolong orang, nak melindung orang, memang kita tak mampu. Jadi ini semua saya serahkan pada Allah dan mudah-mudahan Datuk dan Ustaz lebih memahami tentang konsep ni, dapat memberi pencerahan yang lebih jelas. Wallahualam. Allah, cantik-cantik tuan-tuan ya. Tuan-tuan nampak, pasal Islam ni memang secara fitrah tuan-tuan dapat diterima oleh semua orang. Kalau dia tak dapat menerima tu, tak pandai kita lah menyampaikannya tuan-tuan. Mungkin teknik dan taktik kita mendakwah tu mungkin tak kena tuan-tuan. Tak kena pada situasi, tak kena pada keadaan, tak kena kepada budaya, tak kena kepada berbagai-bagai tuan-tuan dan puan. Agaknya tetapi Islam yang murni itu semua terima tuan-tuan. Zaman Adam pun boleh diterima, zaman sebelum kiamat pun boleh diterima, di Eropah boleh diterima, di Asia pun boleh diterima, di dunia barat boleh terima, di dunia timur pun boleh terima. Seluruhnya tuan-tuan boleh terima Islam. Hanya yang tak nak menerima sajalah yang tidak nak menerimanya tuan-tuan dan puan. Tapi yang saya seronok ujung tadi sebut dampingilah Allah. Itu saja, tak ada cara je tuan-tuan. Dampingilah Allah. Dapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah tuan-tuan. Apa ada perlindungan lagi tuan-tuan? Payung yang kita buat hujan tu perlindungan untuk titis hujan tuan-tuan dan puan ya. Rumah kita untuk perlindungan daripada kita, keselamatan kita dilindungkan oleh rumah kita tuan-tuan. Rumah yang berpagar tuan-tuan, gated rumah yang gated tuan-tuan dan puan ya, pun itu adalah salah satu effort kita untuk mendapatkan keselamatan. Tapi tuan-tuan, keselamatan Islam ini satu dunia, seantero dunia. Kalau ada universe yang lain macam dunia ni, ada makhluk macam manusia pun dipayungi oleh Islam. Kehebatan Islam itu tuan-tuan dan puan. Jadi begitulah yang Dr. Bibi cuba sampaikan kepada kita tuan-tuan. Dan dia kata dia tidak ada masalah tuan-tuan. Public space dengan private space, public place dengan private place, tak ada masalah bagi dia. Memang tak ada masalah. Dan saya belajar di Amerika Syarikat tuan-tuan depan, tak ada masalah tuan-tuan. Minta maaf saya sebutkannya. Di mall, di shopping mall tuan-tuan di shopping mall tu kita boleh minta tuan-tuan, dia hormati kita. Can I have one small space for me and my wife to do what we call a prayer, you know. The time of prayer has come, we got to pray. Allah tuan-tuan. Dia datangkannya satu tempat, diberikan di kita tuan-tuan, dan dijaganya kita. Ini hebatnya tu. Ini hebatnya. Bila Islam itu kita laksanakan, bila Islam itu berada dalam jiwa kita, bila Islam itu terbayang dalam muka kita, tuan-tuan dan puan, manusia akan meraihkan kita tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Jadi saya nak pergi kepada, terima kasih Dr. Bibi. Saya nak pergi kepada Dr. Rahimi. Doktor, kita mengatakan Islam mendepani cabaran. Jadi saya teringat kata-kata daripada seorang pujangga hebat ni, hebat, manusia hebat, Bertrand Russell. Apa dia kata tuan-tuan? Islam is the panacea for all human ills. Ya Allah, tuan-tuan. Saya rasa dia tidak Islam tuan-tuan. Saya rasa dia tidak Islam. Tapi dia kata Islam is the panacea for all human ills. Islam adalah tuan-tuan pengobat kepada seluruh penyakit manusia. Penyakit fizikal, penyakit batin, penyakit zahir, penyakit luar, penyakit dalam, mental health. Tuan-tuan, Islam. Jadi doktor, boleh tak kita sampaikan kepada para penonton di Singapura, di Malaysia, di Brunei, di Selatan Thailand, di Indonesia yang mengikuti kita seantero Nusantara ini mengikuti kita pada malam ini, boleh tak kita sampaikan kepada mereka? Apa yang kita nak sampaikan? Bahawa Islamlah, iman, Islam dan iman. Islam dan iman itulah, situlah paksinya, situlah asasnya, situlah tapaknya. Agaknya macam mana doktor? Sila doktor. Sila doktor. Halo. Okey, baik. Maaf, saya lupa unmute. Okey, baik. Okey, baik, Datuk ya. Okey, itulah realiti yang kita hadapi. Dalam hidup manusia ini, kita tidak akan berhadapan dengan cabaran dalam kehidupan. Jadi, sebab itulah dalam isu ini, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pernah mengingatkan kepada kita dari segi realiti kehidupan yang akan dilalui oleh manusia
apabila mereka berusaha untuk menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah. Kita lihat sunnah yang dilalui oleh para nabi semenjak daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah untuk kita katakan tadi melaksanakan Islam, kerana Islam ini adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Adam sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi dan rasul membawa Islam. Cuma ada perbezaan dari segi amalan dan syariat itu mengikut konteks masing-masing. Mengikut zaman, tempat dan sebagainya. Okey. Jadi kita tengok bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan suasana yang begitu sukar. Bahkan dalam kalangan para nabi, kita dapati mereka ada sekumpulan yang diberikan gelaran oleh Allah sebagai ulul azmi minar rusul. Mereka ini adalah para rasul yang digelar dengan ulul azmi. Rasul yang mempunyai keazaman yang sangat tinggi. Maksudnya mereka terpaksa berhadapan dengan cabaran yang sangat besar apabila mereka nak mengajak masyarakat untuk mengamalkan Islam yang mereka bawa. Berbalik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah juga kita hari ini sebagai umat akhir zaman yang kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Satu peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, Allah menyatakan, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk, walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah." Kata Allah, "Lau kana safaran qasidan," kalau sekiranya perjalanan itu memang akan benar-benar terbukti mendatangkan hasil. Safar itu perjalanan, maksud di sini perjalanan kita untuk melaksanakan tuntutan Allah dalam kehidupan. Maknanya perjalanan untuk kita menegakkan Islam itu sebagai cara hidup, untuk kita praktiskan Islam itu sebagai cara hidup. Ini satu perjalanan yang kita lalui. Ini adalah satu kita katakan satu journey yang terpaksa dilalui oleh semua orang. Sama ada yang dia lahir sebagai Muslim ataupun hidayah Islam itu datang di separuh perjalanan hidup dia ataupun di dalam perjalanan hidup. Kita ni alhamdulillah, kita ni dapat Islam daripada ibu bapa kita. Secara keturunan kita perolehi secara warisan. Tetapi ingat bahawa untuk melaksanakan, mempraktikkan Islam sebagai satu cara hidup, seperti yang disebutkan oleh Dr. Bibi tadi, ianya adalah satu perjalanan. Perjalanan yang ada up and down. Perjalanan ada masa yang kita rasa kita dapat melaksanakan tuntutan Islam itu dengan begitu mudah. Dan ada masanya kita terpaksa berhadapan dengan pelbagai kesukaran yang kadang kesukaran itu adalah datang dari dalam diri kita sendiri. Jadi maknanya perjalanan itu kata Nabi, "Lau kana safaran qasidan," kalau sekiranya semua orang apabila kamu jelaskan kepada mereka tentang Islam untuk diamalkan dan mereka tahu bahawa apa yang kamu suruh buat itu akan menghasilkan, membuahkan kejayaan bagi semua orang, lattaba'uk. Nescaya kata Allah, nescaya mereka akan ikut engkau wahai Muhammad. Walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah, tetapi yang menjauhkan mereka daripada Islam itu adalah kesukaran yang terpaksa mereka lalui. Kerana tadilah Datuk kerana cabaran kita dalam melaksanakan cara hidup Islam ini, cabaran datang daripada internal dan juga eksternal. Kadang-kadang kita terpaksa berperang dengan jiwa kita sendiri. Disebabkan oleh pengaruh-pengaruh luaran. Kan hari ini orang menganggap kadang-kadang untuk kita nak terlalu menjaga tuntutan syariat itu dianggap sebagai golongan yang mungkin ketinggalan zaman. Akan dianggap sebagai orang, contohnya lah dalam dunia kita katakan ekonomi, praktis ekonomi dan keuangan pada hari ini. Kalau kita terlalu menekankan tentang halal haramnya, jadi orang akan kata kita akan ketinggalan. Apalah kamu ni dah ketinggalan zaman, orang dah maju, orang dah jadi millionaire, billionaire dan sebagainya, tapi kamu masih lagi sibuk untuk memikirkan tentang isu halal haram lagi. Dan banyaklah dari segi aspek kita katakan berpakaian, berhibur, bersosial dan sebagainya. Jadi maksudnya cabaran daripada luaran itu kadang-kadang menyebabkan bila kita nak laksanakan tadi itu, dia perlu kepada satu semangat yang kuat. Perlu kepada dari segi kita katakan satu tuntutan psikologi yang sangat kuat untuk kita nak, seperti dalam psikologi kita belajar tentang motivational theory kan, intrinsik dan juga ekstrinsik itu. Jadi dalam situasi berhadapan dengan cabaran luaran yang kuat ini, kita perlu ada intrinsik motivation yang sangat kuat, maka barulah
kita mampu untuk melaksanakan yang dikatakan tuntutan Islam ini tadi dengan baik. Tapi kalau sekiranya kita tidak bentuk, jadi sebab itulah saya rasa dengan perbincangan dengan Datuk sebelum ini, bila kita berbicara tentang akhlak mulia dan sebagainya, apa yang perlu untuk kita didik anak-anak kita bukan hanya untuk kita membina rasa tahu sahaja di dalam diri mereka, tetapi kita juga perlu membina rasa mahu untuk mereka menjadi baik. Ya, kalau tahu itu, kalau kita tengok dalam domain kognitif, kalau dalam Bloom punya model tadi, dalam learning theory itu pun kalau kita tengok, kalau sekadar aras yang paling basic sahaja tahu itu, membina knowledge itu, to know itu adalah aras yang paling rendah dalam kita katakan learning kognitif level dalam pembelajaran itu tadi. Tapi kita nak supaya mereka ini membina ataupun menterjemahkan yang dikatakan syariat itu, membina rasa mahu di dalam diri mereka untuk praktik dan juga mengamalkan dalam kehidupan mereka. Jadi inilah yang dikatakan cabaran yang kita katakan tadi itu. Tetapi seandainya kita dapat membentuk tasawur yang jelas, seperti yang Dr. Bibi sebut di awal tadi, inilah penekanan kita. Hari ini kita kena membina pemikiran anak-anak kita, pemikiran diri kita, supaya kita dapat develop satu tasawur yang betul dan jelas mengenai apa itu Islam. Maka di situlah nanti barulah dia akan membawa kepada bagaimana cara untuk kita praktikkan dengan betul dalam semua konteks dan keadaan. Sekian dulu. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya nak ambil yang perkataan yang akhir tadi. Kalau kita jelas dengan tasawurnya, dengan world view-nya, dengan framework yang ada dalam kepala kita, tuan-tuan, jelas itu Islam. Masya Allah, tuan-tuan, seronoknya hidup, tuan-tuan, seronoknya hidup. Pagi-pagi seronok, tengah hari seronok, dengan isteri seronok, dengan suami seronok, dengan anak seronok, dengan jiran seronok, di pejabat seronok, di sekolah seronok, di universiti seronok, di tempat kerja seronok, menganggur pun seronok, tuan-tuan dan puan. Kalau kita faham tentang tasawur, maknanya tuan-tuan the picture of Islam itu, world view Islam itu. Jadi yang ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah agaknya kita dah berpuluh-puluh tahun dekat Malaysia ni, yang saya terlibat dekat 35-40 tahun dah, tuan-tuan dan puan, penerapan dalam Islam dan berbagai-bagai lagi yang telah diketengahkan. Tapi sehingga hari ini agaknya pengaruh luar. Nanti kita cerita pengaruh luar. Minggu depan agaknya kita cerita pengaruh luar. Tadi Dr. Rahimi menyebutkan ada dua. Satu yang ekstrinsik, satu yang intrinsik. Satu yang eksternal, satu yang internal. Agaknya tuan-tuan dan puan, yang ini kita konsentrasi kepada internal ni. Pengaruh-pengaruh yang dalaman ni, yang boleh kita kontrol, yang bersama-sama dengan kita, tuan-tuan. Di depan mata kita sebenarnya berlaku perkara ni. Dan saya ingat dengan tasawur ni, tuan-tuan, sangat-sangat penting. World view ni, tadi saya kira 3 kali Dr. Bibi menyebutkan perkataan world view dan world view. Jadi tuan-tuan dan puan, ini adalah perkara yang sangat penting untuk dimasukkan dalam jiwa, dalam hati sanubari masyarakat Islam. Yang kecil-kecilnya, yang sekolah rendahnya, sekolah menengahnya, sampai universitinya, yang remajanya, yang para dewasanya, tuan-tuan dan puan, perlu dimasukkan saluran-saluran untuk mereka memahami tasawur Islam yang sebenarnya. Okey, saya dah pergi, sebelum saya pergi kepada Dr. Bibi, kita rehat sebentar dalam 1 minit setengah untuk mendengar sedikit informasi-informasi yang nak disampaikan. Separuh daripada saudara ni agaknya dah jelak mendengarnya informasi yang saya nak sampaikan. Tapi saya tak pernah jemu, tuan-tuan, saya tak pernah jemu. Atas nama dakwah saya tak pernah jemu. Tuan-tuan kata apalah kepada saya. Tapi saya yakin, tuan-tuan dan puan, Allah gembira dengan apa yang saya lakukan. Nabi Muhammad gembira dengan apa yang kami lakukan di Yayasan Sabha ini. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita dah masuk hari yang ke-12, tuan-tuan. Kita mengedarkan sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai. RM10, RM50 dan RM100, tuan-tuan. Kita hendak wakil-wakil. Kalau boleh teman-teman di Singapura, wakil kita. Di Brunei, wakil kita. Di Indonesia, wakil kita. Selatan Thailand, wakil kita. Di Malaysia, apatah lagi, Sabah, Sarawak dan sebagainya, tuan-tuan. Seantero Nusantara ini, kalau boleh, tuan-tuan, kita nak pungut. Kita nak pungut, insya-Allah, infak, nak pungut derma, nak pungut zakat, nak pungut wakaf, untuk kita membangunkan komplek Anjur Husnul Khatimah. Kita nak bangunkan komplek Anjur Husnul Khatimah yang arkitek mengatakan, tuan-tuan, maknanya harganya dalam 15 juta ke 20 juta ringgit. Ini satu-satunya dalam dunia, tuan-tuan. Satu-satunya dalam dunia yang dapat memberikan ilmu, kemahiran, skill setnya
dan juga kemahiran yang berpanjangan tuan-tuan dan puan untuk membolehkan mereka dan saya dan mereka semua sekali mati dalam husnul khatimah. Mati mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hadis menyebutkan mati seseorang itu mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Allah wajibkan syurga ke atas mereka. Allah wajibkan syurga kalau mati mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Inilah yang kita nak buat tuan-tuan. Inilah kita nak buat. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah supaya fardu ain mereka pun dapat sahih, dapat dijalankan dengan betul, fardu kifayahnya pun mereka terlibat dan sebagainya, Al-Qurannya mereka terlibat, sembahyangnya mereka terlibat, semuanya terlibat tuan-tuan, menjadikan keluarga mereka keluarga-keluarga contoh dari kedudukan mereka itu untuk membawa Islam dalam kehidupan mereka. Barulah malakal maut datang, barulah kita dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, kita punya webinar. Kita ada seminar online tuan-tuan. Seminar online pada 28 bulan 8. Lagi 3 minggu lebih saja lagi. 28 bulan 8, tuan-tuan pukul 9.30 pagi sampai pukul 12 tengah hari sampai pukul 1 agaknya. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah hari Sabtu. Dan percuma tuan-tuan, percuma. 3 jam setengah percuma tuan-tuan dan puan. Insya-Allah ceritanya ialah husnul khatimah, impian setiap Muslim. Husnul khatimah, impian setiap Muslim. Tuan-tuan, kita hanya limitkan kepada 500 orang saja. Kita punya aplikasi boleh memuatkan 500 orang, jadi 500 orang. Yang lepas dalam webinar yang pertama ada 623 orang tuan-tuan. Yang boleh masuk 500 orang saja. Yang tidak mendaftar tidak dapat menonton. Yang mendaftar saja yang dapat menonton. Percuma tuan-tuan dan puan. Bagi nama, bagi nombor telefon, bagi email dan bagi alamat. Bagi nama, bagi nombor telefon, bagi email, bagi alamat. Nombor 3 tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita ada satu servis di Yayasan Sabah ni. Yayasan Sabah ni ada satu khidmat kita tuan, satu unit yang memberikan khidmat namanya Usrah Keluarga. Apa dia tuan-tuan? Kita bantu keluarga-keluarga yang agak sukar untuk memasukkan, menyuntikkan roh Islam dalam keluarga, menyuntikkan amalan Islam dalam keluarga. Anak tak kisah, mak tak kisah, ayah tak kisah. Akhirnya tuan-tuan, sembahyang pun tidak tertegak, sembahyang berjamaah tidak tertegak, Quran tidak dibaca, suasana Islam tak ada tuan-tuan dan puan. Ini tuan-tuan, ini masalahnya. Ayah dah berumur 60, mak dah berumur 58, tapi tak ada suasana itu tuan-tuan dan puan. Kalau ada tuan-tuan menghadapi masalah itu, kontak saya, terus kontak saya tuan-tuan. Kita ada unit kita ada ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah yang sanggup membantu. Percuma tuan-tuan, percuma untuk kita bantu macam mana cara yang terbaik untuk kita salurkan agama dalam kehidupan kita. Tuan-tuan tidak boleh menegakkan keluarga tanpa agama. Tuan-tuan tak boleh hidup tanpa agama. Tuan-tuan tidak boleh meneruskan kehidupan hingga hari dewasa dan tua tanpa agama. Dan tuan-tuan tidak boleh mati tanpa agama. Jadi ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah ini yang kita lakukan, namanya usrah keluarga. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya harap buku-buku tuan-tuan, buku yang saya tulis, yang inilah sebenarnya tuan-tuan, boleh katakan 40% daripada pungutan kita sekarang ni adalah daripada jualan buku-buku ini. Dan hasil jualan itu tuan-tuan puan dimasukkan dalam tabung dana membina kompleks Anjur Husnul Khatimah. Ada 3 serangkai buku tu. 3 serangkai karangan saya yang terakhir tuan-tuan puan, 3 serangkai. Jadi dalam bentuk the printed book pun ada, satu lagi dalam bentuk e-book pun ada. Dapatkanlah tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, taufik dan hidayah kepada kita. Apa yang kita usahakan ni. Doakan tuan-tuan puan kami di Yayasan Sabah, kami ikhlas, kami jujur, kami melakukan semata-mata untuk dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah tuan-tuan puan, saya nak pergi kepada Dr. Bibi. Doktor ya. Ada satu juga orang yang ahli ilmuwan ya, pakar ya, ilmuwan menyebut tentang di Eropah sekarang ni. Apa dia kata? If there is a religion to be accepted by the European of tomorrow, that particular religion is Islam. Kalau ada satu agama yang nak diterima oleh Eropah besok, agama itu ialah Islam. Tuan-tuan nak tahu adik-adik, anak-anak yang saya muliakan sekalian. Sekarang ni tuan-tuan ada negeri-negeri di Eropah mencegah orang Islam memberi bangunan, terutamanya church-church yang ditinggalkan untuk dijadikan sebagai pusat Islam. Sebab terlalu banyak tuan-tuan. Di UK sekarang pun sudah ada sekatan-sekatan. Di Belgium sudah ada sekatan. Di Perancis sudah ada sekatan-sekatan seperti itu, tuan-tuan dan puan. Apapun tuan-tuan, itu yang dilaporkan kepada saya. Saya harap laporan itu betul. Dan saya dah baca dalam laporan-laporan tersebut. Tapi saya nak menyebutkan tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan tengok ya. Roh Islam tu, roh Islam tuan-tuan dan puan. Menjalar di negara-negara. Negara-negara yang umat-umat Islamnya sangat minoriti.
Kadang-kadang umat Islamnya hanya 10% saja tuan-tuan. Kadang-kadang less than 10% tapi hidup Islam tuan-tuan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, saya pergi ke Perancis, pergi ke United Kingdom dan pergi ke Amerika tuan-tuan. Ada golongan-golongan tuan-tuan, ada golongan-golongan dalam komuniti yang kecil tuan-tuan dan puan, orang Islam, orang daripada Turki, orang daripada berbagai-bagai tempat tuan-tuan, hidup dalam suasana komuniti macam itu tuan-tuan. Tapi anak dia hafaz Quran tuan-tuan. Anak dia hafaz Quran, anak engineering hafaz Quran, anak arkitek hafaz Quran, anak doktor perubatan hafaz Quran. Allah tuan-tuan, macam mana dia boleh buat tuan-tuan? Macam mana dia boleh buat? Itulah mukjizatnya Al-Quran, mukjizatnya Islam, mukjizatnya agama yang diturunkan kepada kita. Saya nak minta doktor komen sikit doktor Macam mana supaya anak-anak kita ni faham ni perkembangan Islam yang begitu hebat sekali di Eropah. Tuan-tuan, antara masjid yang paling besar di Eropah di mana tuan-tuan tahu? Di Moskow tuan-tuan. Siapa yang merasmikannya? Presiden Putin tuan-tuan dan puan-puan. Inilah yang berlaku. Bayangkan tuan-tuan, di Moskow, negara komunis tuan-tuan dan puan. Islam bertapak antara masjid yang terbesar di Eropah ialah masjid di Moskow. Jadi kalau misalnya saja nak bagi tahu anak-anak kita ni, agama Islam ni bukan lekeh-lekeh, bukan lekeh-lekeh. Islam bukan lekeh. Macam mana kita nak bagi tahu dia sebab nampak semangat ni. Sebab mereka lah yang akan mendepani cabaran-cabaran menggunakan Islam sebagai paksinya. Macam mana Dr. Bibi? Sila. Bismillah. Pada saya, Datuk, memanglah kita perlu berusaha untuk memperkasakan umat Islam dari segi kualitinya dan kuantitinya. Tadi Dr. Rahimi menyentuh tentang pentingnya faktor-faktor intrinsik dalaman, kerana faktor dalaman ni merupakan driver yang paling satu force yang paling penting, satu kuasa dalaman yang membantu memperkasakan individu tu ataupun unit-unit keluarga atau seterusnya masyarakat Islam, tak kisahlah kat mana ada, sama ada masyarakat Islam majoriti atau minoriti. Yang penting saya rasa ialah bila kita sentuh tentang konsep intrinsik tu, faktor dalaman. Kalau kita lihat surah Al-Baqarah ayat 218, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha lagi Maha Penyayang. Jadi apa yang nak saya jelaskan di sini ialah kita harus mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau kita tengok Rasulullah selama 13 tahun kalau tak silap saya, beliau hanya berusaha untuk memantapkan, mengukuhkan, menanamkan nilai Islam tu, nilai akidah Islamiah tu dengan begitu kuat sekali. Lepas tu baru beliau bila disuruh oleh Allah, diwahyukan untuk berhijrah dan konsep penghijrahan. Jadi saya ingin menerapkan di sini dalam kehidupan saya sehari-hari. Alhamdulillah kita dah beriman, tapi iman saja tidak mencukupi. Kita harus sentiasa berhijrah. Tapi hijrah di sini pada pandangan saya, pada pengamatan saya, hijrah bukan konsep pindah negeri, bukan. Hijrah dari segi pemahaman kita, peningkatan intelek kita, peningkatan spirituality kita, peningkatan pemahaman kita tentang Al-Quran, tentang mesej Allah yang Allah telah hendak memberitahu kita. Jadi ini merupakan usaha kita untuk membuat transformasi diri. Jadi penghijrahan pada saya sangat penting. Jadi saya selalu mengharapkan usaha berhijrah secara berterusan, kerana Rasulullah pernah memberitahu kita hadis yang mengatakan bahawa hari ini mesti lebih baik daripada hari semalam dan hari esok mesti lebih baik daripada hari ini. Rugilah kalau hari kita hari ini lebih buruk daripada semalam. Jadi kita mesti sentiasa berusaha untuk mentransformkan diri kita, meningkatkan, memperkasakan diri kita. Jadi konsep hijrah itu penting. Dan yang ketiga saya rasa
istilah jihad. Jihad ni pada saya merupakan bukan jihad yang orang-orang biasa fahamkan lah. Layman faham jihad tu perang lah apalah. Tapi jihad yang tadi Ustaz Rahimi bilang tu, jihad yang sebesar-besar jihad adalah Allah, jihad melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita nak lepak, nak duduk, nak itu, nak ini, nak membuang masa. Jadi bagaimana kita nak navigate nafsu kita supaya kita dalam mood jihad untuk terus menegakkan syiar-syiar Allah semampu kita. Kita bukannya mufti, kita bukannya ustaz, kita bukannya ustazah, tapi sebagai seorang ibu di rumah, apa tugas saya? Sebagai seorang kakak, apa yang saya boleh buat? Sebagai seorang guru, apa yang saya boleh buat? Sebagai seorang aktivis masyarakat, apa yang saya boleh buat. Jadi jihad ni luas. Kalau kita nak kupas, nak unpack satu-satu, memang kita boleh, tapi mungkin masa tak mengizinkan. Jadi kalau kita dapat memahami konsep kita telah dikurniakan Allah iman tu tak cukup, kita harus terus menerus. Dalam istilah kalau pendidikan ni, kita orang-orang ilmuwan barat selalu mengatakan untuk menjadikan satu organisasi yang bagus, excellent dan sebagainya, kita mesti jadikan sekolah kita, universiti kita, institusi kita learning organisation. Tapi kita mesti ingat, kita juga mesti jadi learning individual. Kita mesti menghidupkan budaya belajar sepanjang hayat. Jadi dengan menggarapkan budaya belajar sepanjang hayat ni, kita akan lihat diri kita akan muhasabah untuk terus mentransform diri kita. Jadi saya suka mengambil beberapa ayat Al-Quran seperti ini, ataupun macam surah Ibrahim ayat 24 dan 25, di mana Allah Ta'ala suruh kita supaya sentiasa dalam keadaan kalimah thayyibah. Bukannya kalimah thayyibah setakat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu pun memanglah kalimah thayyibah yang betul, tapi yang kalimah thayyibah ni segala perkataan yang baik yang keluar daripada mulut kita, nasihat kita, teguran kita, kasih sayang kita dan sebagainya. Jadi pendek kata, pemahaman yang betul tu pentinglah supaya kita dapat kita dapat menghidupkan roh Islam yang tadi doktor cakap tu, Datuk cakapkan. Alhamdulillah. Para penonton yang hormati sekalian, ya, ada beberapa perkara yang Dr. Bibi timbulkan tadi, tuan-tuan, ya. Soal hijrah, tuan-tuan, soal hijrah. Kita hijrah daripada keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik. Kan dia kata hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Ini tuan-tuan rempan. Yang kedua tadi sebutkan tentang kita kena ada mood hijrah, mood jihad, mood MODE, mood jihad. Jihad, terasa jihad. Striving for excellence, striving to become outstanding. Ini tuan-tuan yang perlu ada. Kemudian tentang jihad di peringkat diri, jihad di peringkat keluarga, jihad di peringkat masyarakat, dan disebut tentang learning organisation must be made by learning individuals. Jadi tuan-tuan rempan, yang ini saya nak pergi kepada Dr. Rahimi. Doktor sebagai orang yang terlibat dalam pendidikan yang agak lama dan melahirkan bakal-bakal pendidik yang mendidik anak bangsa kita dari segi agama dan sebagainya, sudah tentulah soal pendidikan ni sangat-sangat penting dalam Islam. Sangat ditekankan oleh Islam. Tapi yang inilah yang kita ketinggalan. Yang ini kita ketinggalan. Di Malaysia, tak tahu saya dari Singapura, saya tak mengkomen di Singapura. Di tempat-tempat yang lain pun tuan-tuan nampak, di mana umat Islam, minoriti ke, majoriti ke, kita dapati tuan-tuan dari segi pembangunan intelektual, pembangunan kekuatan dalaman, kekuatan luaran, dari segi ilmu tu, nampaknya kita jauh ketinggalan. Ambillah tipikalnya dalam kelas misalnya. Kalau ada anak orang Islam, katakanlah dalam 50%. Anak yang bukan Islam 50%. Biasanya nombor 1 sampai nombor 10 tu anak yang bukan Islam. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Anak kita main-main, anak kita tidur sampai pukul 3 pagi, anak kita main gadget, anak kita tak ada disiplin. Itu dia. Jadi doktor, macam mana caranya di peringkat keluarga ini yang sangat besar ni? Macam mana kita nak bangunkan roh Islam sebagaimana yang disebutkan oleh doktor tadi, roh jihad kepada anak-anak kita ni, insya-Allah. Macam mana doktor? Sila doktor. Okey, baik. Dato', ya.
bercakap tentang kepentingan pendidikan, bagi saya yang pertama kita kena melihat kedudukan pendidikan itu, ya. Cukup sekadar kita melihat kepada wahyu pertama yang Allah datangkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Iqra. Ya, perintah yang sangat jelas menunjukkan kepada kita bahawa Allah memerintahkan supaya kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang muslim dan mukmin, kita perlu memanfaatkan kurniaan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kita lihat bagaimana Allah menekankan Iqra bismi rabbik. Bacalah olehmu dengan nama Tuhanmu. Maksudnya, ilmu adalah satu proses yang membawa kita kepada Tuhan. Ya, jadi maknanya memanfaatkan akal untuk membawa kita kepada kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan di situlah proses yang perlu kita memperluaskan, ya, yang dikatakan konsep pembinaan ilmu dan juga pendidikan itu tadi. Kemudian perkara yang kedua, bila Datuk sebut tadi, ya, tentang isu kenapa umat Islam hari ini dilihat agak terkebelakang dari segi ilmu, dari segi kemajuan ilmu pengetahuan. Maka dia berbalik kepada perkara yang telah pun dijelaskan oleh bahagian Dr. Bibi di awal tadi, iaitulah polarization. Iaitulah apabila kita menganggap bahawa ilmu yang berkait dengan Islam itu adalah ilmu agama semata-mata, ilmu yang berkait tentang syariat, fiqh, ya, maknanya sebab saya macam Datuk sebut tadilah, mungkin saya tidak pasti, saya rasa mungkin perkara ini tidak berlaku di Singapura. Tetapi dalam masyarakat kita berlaku kerana mereka menganggap bahawa yang Islamiknya adalah belajar ilmu-ilmu yang disebut sebagai ilmu-ilmu syariah itu. Tetapi bila belajar matematik itu dia anggap itu bukan Islamik. Dan belajar sains, belajar fizik, belajar biologi, mereka tidak menganggap sebagai satu cabang ilmu yang perlu untuk dikuasai dengan baik oleh orang Islam. Sebab itu mereka menganggap, mereka kata ilmu ni adalah ilmu sekular. Bagi saya salah faham inilah yang menyebabkan akhirnya masyarakat tidak menganggap bahawa menguasai ilmu-ilmu alat ini adalah suatu tuntutan yang sangat penting untuk kita, bukan sahaja sebenarnya mengenal Allah itu dengan kefahaman yang lebih kukuh dan jitu. Kerana hari ini dalam perbahasan syariat ini ataupun ulum-ulum syariah, contohnya kita belajar tauhid dan sebagainya, berapa ramai orang yang mungkin hanya sekadar menghafal sahaja apa itu sifat wajib bagi Tuhan, ya, mana mereka banyak sekadar dalam perspektif kognitif sahaja mereka kenal Tuhan. Tetapi dalam ilmu-ilmu sains ini yang kita, kalau ulama zaman silam mereka namakan sebagai ilmu alat, ini sebenarnya adalah platform untuk kita kenal Allah, membina satu keyakinan yang sampai kepada tahap apa disebut sebagai haqqul yaqin. Kerana kita belajar, contohnya masa pun saya macam tak berapa nak panjang sangat, ya. Datuk cerita tadi macam mana saintis-saintis di barat ini yang akhirnya mereka memeluk Islam, ya, apabila mereka mengetahui tentang kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalam Al-Quran itu, ya, adalah seperti mana yang telah mereka temui dalam kajian-kajian saintifik mereka. Saya pernah membaca satu kisah bagaimana seorang dermatologist, pakar kulit daripada Thailand, yang yang ini saya selalu berkongsi dalam perbincangan kalau berkait dengan isu yang kita kata bagaimana Quran itu membawa kita sepatutnya untuk advance dalam kajian-kajian saintifik. Seorang dermatologis daripada Thailand ini, saya dengar kisah ini bagaimana dia memeluk Islam apabila ketika dia bentangkan kajian dia mengenai kulit ini, yang sel kulit bila kita terbakar ini tadi, maka bila dia present dia punya finding, ada satu orang, ya, profesor Muslim memberikan komen menyatakan bahawa, ya, apa yang beliau nyatakan itu sebenarnya as a Muslim, dia kata kami telah disebutkan tentang penjelasan asasnya di dalam Al-Quran, iaitulah apabila Allah nak menceritakan tentang keadaan bagaimana Allah mengazab para hamba di dalam neraka nanti, caranya ialah dengan membakar mereka, ya. Allah api neraka itu akan membakar kulit mereka, dan Allah kata kulit yang terbakar itu baddalnahum juludan akhar, kami gantikan dengan kulit yang baru supaya mereka dapat merasai kepanasan bakaran api neraka itu tadi. Jadi maksudnya apa yang beliau kaji dari segi saintifik itu sebenarnya sudah ada penjelasan awalnya di dalam Al-Quran. Jadi itulah tanggungjawab kita menerima Al-Quran ini, kerana di dalam Al-Quran itu ada fakta-fakta saintifik yang kita patut kaji dengan lebih lanjut. Membuktikan, ya, yang kita katakan bukan Quran itu
tidak boleh dibuktikan kebenaran tanpa kajian saintifik, tapi bermaksud dia akan membuka dimensi kefahaman kita yang lebih jelas dan kuat apabila kita mengambil fakta-fakta asal dalam Quran untuk kita kaji. Jadi kefahaman yang dikatakan polarization ataupun dualism dalam pendidikan inilah yang saya rasa mendatangkan musibah kepada umat Islam apabila mereka menganggap bahawa belajar yang dituntut oleh agama hanyalah sekadar belajar ulum-ulum syariat itu sahaja. Ya, kita faham itu adalah ras, itu adalah asas yang mesti dikuasai oleh seluruh umat Islam. Tetapi untuk menjadi kita kuat, menjadi mukmin yang kuat, kita mesti juga menguasai pelbagai cabang ilmu alat itu. Jadi kalau kita pergi ke arah itu, insya-Allah, Datuk, kita boleh menjadi umat yang berjaya, bukan sahaja dalam kehidupan akhirat, tapi di dunia juga kita boleh menjadi hebat seperti mana yang ditunjukkan oleh generasi yang terdahulu. Jadi mungkin sekadar itu apa yang dapat saya kongsi dalam perkara tersebut. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Tuan-tuan, apa yang disebutkan tadi, ini pun satu penyakit sebenarnya dalam masyarakat bila kita buatkan dualism, tuan-tuan dan puan. Kalau yang syariat itu agama, fiqh itu agama, usuluddin itu agama, tasawuf itu agama, akhlak itu agama, tapi bila tentang sains, engineering, tentang autospace, tentang oceanography, itu dari kata dia itu bukan terjun tradisi Islam. Padahal gambar yang di belakang Dr. Rahimi itulah gambar-gambar, tuan-tuan puan, gambaran macam mana intelek Islam, tuan-tuan dan puan. Seperti Ibn Rushd, seperti Ibn Sina, seperti Ibn Khaldun, tuan-tuan dan puan. Inilah tuan-tuan orang yang membuka jalan-jalan tentang tuan-tuan tamadun, tuan-tuan. Mereka bina tamadun dengan ilmu mereka, tuan-tuan. Seorang yang abid, seorang ilmu dalam bidang agama, pada sama dia juga seorang astronomer. Dia ahli pakar ilmu bintang-bintang, tuan-tuan puan. Seorang ahli falsafah misalnya juga seorang yang abid, yang pada malamnya mencucurkan air mata di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan qiyamul lail dan sebagainya. Inilah orang yang hebat-hebat, tuan-tuan puan. Insya-Allah yang ada hanya, saya nak bagi tahu, yang ada hanya dalam tradisi Islam. Adik-adik, anak-anak, teman-teman yang mengikuti siaran ini di mana juga anda berada, itulah cantiknya kalau kita mengamalkan agama dalam kehidupan kita, insya-Allah. Yang akhirnya saya nak pergi kepada Dr. Bibi. Doktor, ini cabaran ni, kita minggu depan kita nak pergi terus kepada cabaran-cabaran, cabaran anak kita, cabaran remaja, cabaran anak-anak sekolah rendah, cabaran mak bapak, cabaran sekarang ni berbagai-bagai. Cabaran yang diketuakan tadi eksternal dan internal, itu kita akan deal pada minggu depan. Tuan-tuan, minggu depan jangan lupa, tuan-tuan nampak. Minggu depan pukul 9 suku malam, tuan-tuan, hari Sabtu hari Sabtu malam Ahad, tuan-tuan nampak, insya-Allah kita akan berjumpa lagi, tuan-tuan. Dengan Dr. Rahimi, kita jumpa dengan Dr. Bibi lagi pada minggu depan, insya-Allah. Okey, Dr. Bibi ini masalah ni, cabaran-cabaran. Kita dah pergi sikit-sikit sebelum mukadimah kepada cabaran. Macam mana caranya supaya anak-anak kita terutamanya, bukan anak-anak kita, termasuk yang bapa-bapa dan mak-mak juga, tuan-tuan dan puan. Kerana kita tidak boleh lari daripada lingkaran cabaran ini. Apa dia? Cabaran ism ni, liberalism, materialism yang tidak ada batasannya. Kemudian tu hedonism, budaya nafsu, budaya syahwat itu yang bermerajalela dalam masyarakat kita sekarang ini. Jadi macam mana agaknya, apa agaknya yang kita nak bagi tahu masyarakat? Macam mana agaknya kita nak mendepani cabaran-cabaran yang very real di hadapan kita sekarang ini. Macam mana Dr. Bibi? Sila. InsyaAllah saya cubalah menjawab. Saya rasa Datuk and Dr. Rahimi lebih arif dalam bidang ni, tapi saya cuba insyaAllah. Saya rasa kita tak boleh lari daripada realiti duk hari ni. Bila saya melahirkan anak saya tu jam tahun 1980-an dan 90-an. Masa tahun 80-an tu tak ada smartphone dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, walaupun ada distraction gadget yang lain, kita ada tape recorder, budak-budak tu jam dah bawa macam-macam lah. Tapi sekarang lebih canggih. Memang unsur-unsur ni kita tak dapat singkirkan, kita tak dapat. Cuma kita harus mendidik diri kita dan anak-anak kita dengan kemampuan untuk menangkis
memahami, menangkis, menapis, ni semua merupakan nilai-nilai. Alhamdulillah kita dikurniakan Allah dengan nilai-nilai yang sempurna, nilai-nilai yang syumul, jadi nilai-nilai yang positif. Dan dalam masyarakat Melayu Islam sendiri pun khazanah-khazanah nilai kita tak ada yang bercanggah. Saya tak jumpa satu pun nilai-nilai masyarakat bangsa Melayu kita yang bercanggah dengan ajaran Islam. Kalau diorang bilang biar mati anak jangan mati adat, itu saya wallahualam, saya tak nak kupas, saya bukan ahli literature lah, tapi alhamdulillah saya rasa kebanyakan nilai-nilai orang Melayu dari segi budi bahasa, sopan santun, emak dan sebagainya, arif budiman, ni semua sifat-sifat budiman, semua selaras dan selari dengan ajaran Islam. Pada pandangan saya, kalau mungkin kita balik pada basic, balik pada nilai, berpegang pada tali Allah tu. Dalam Islam tali Allah tu ada dua kan, satu Al-Quran dan satu As-Sunnah. Jadi kita berpegang pada tali Allah, berpegang pada nilai-nilai Islam, berpegang pada nilai-nilai positif yang ada pada masyarakat kita. Dan kalau nilai-nilai moden pun yang baik kita ambil. Kita tak boleh salahkan Barat, tak boleh salahkan Timur, tak boleh salahkan itu, tak boleh salahkan ini. Kita mesti salahkan diri kita sendiri. Kita dikurniakan Allah akal. Jadi kita gunakan akal kita dengan sebaik mungkin. Jadi kalau tak tepatlah kalau kita memang ada perkara-perkara itu dalam zaman Rasulullah pun kejahilan wujud. Bukan kata zaman Rasulullah pure, dalam zaman Rasulullah pun wujud berbagai bentuk kejahilan. Tapi sama ada kita mengikuti aliran-aliran kejahilan ni ataupun kita melengkapkan diri kita supaya kita tidak mudah dijangkiti dengan anasir-anasir yang negatif. Jadi ketepuk dada tanya selera, yang penting kita lengkapkan diri kita tu dengan ilmu yang berpandu pada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang penting lah pada saya, kerana itu ilmu yang reveal knowledge. Lain-lain ilmu alhamdulillah. Saya rasa ilmu manusia pun yang baik, apa saja ilmu yang baik itu kita ambil. Cedok seberapa banyak kita jadikan sebagai pegangan hidup kita, insyaAllah. Dengan adanya lingkungan-lingkungan yang positif, insyaAllah itu yang apa yang Datuk sedang usahakan ni, Ustaz Dr. Rahimi lakukan, dan kita buatlah semampu kita. Dan yang lain kita serahkan pada Allah. Natijahnya, hasilnya, outcome-nya kita serahkan pada Allah. Tapi kita jangan putus asa dengan usaha memperbaiki diri kita dan memperbaiki keadaan sekeliling kita, insyaAllah. Alhamdulillah. Tuan-tuan ya, kalau saya lah tengok mendengarkan ulasan daripada Dr. Bibi sejak daripada pagi, tuan-tuan dan puan, saya suka menggunakan perkataan very sisterly tuan-tuan ya. Cara dia bercakap, cara dia menyampai dengan gaya yang bersahaja begitu, dengan bahasa yang agak tersusun, tuan-tuan dan puan ya. Very sisterly ya. Jadi saya seronoklah tuan-tuan dan puan ya, kerana ini menambahkan lagi kita sebenarnya ada dekat 158 orang asatizah, ustazah yang membantu kita sejak 1 tahun 8 bulan. Dr. Bibi, kita udara ni sejak bulan Februari, sebelum COVID. Setiap malam pukul 9.15, setiap pagi pukul 7 pagi. Setiap malam 9.15, setiap pagi pukul 7 pagi. Besok pukul 7 pagi, tuan-tuan dan puan, khusus untuk anak muda bersama dengan ibu dan ayah mereka. Kita ada Ustazah Syaurah. Muda tuan-tuan Ustazah Syaurah ni. Baru graduate, tuan-tuan dan puan, hafaz Quran. Dia pergi belajar dengan Ulul Albab, tuan-tuan, MRSM, yang ada menawarkan program-program hafaz Quran dan sebagainya. Dia gemencih di sana. Kemudian tuan-tuan masuk universiti, alhamdulillah. Dalam umur yang muda, tuan-tuan dah tulis buku dah, 2 buku dah dia dah tulis. Tuan-tuan ya, dengan consulting firmnya, dengan ilmu Qurannya, dia Quran tuan-tuan dan puan, ilmu Quran, rumah ngajinya dan sebagainya. Masya Allah tuan-tuan, khidmatnya memalukan saya tuan-tuan. Malu saya tengok khidmatnya. Saya dalam umur yang sedemikian begitu tuan-tuan, katakanlah 23, 24, entah mana saya tuan-tuan. Tapi alhamdulillah tapak yang ada Ustazah Syaurah. Besok pagi tuan-tuan berjumpa dengan dia, dah lama dengan kita. Seorang lagi Hasan Adli tuan-tuan, imam muda Hasan Adli. Pun alhamdulillah sedang yang dididik oleh mak bapaknya tuan-tuan, hafaz Quran. Alhamdulillah
menampilkan akhlak yang sangat murni, tuan-tuan dan puan. Besok bersama dengan mereka. Malam, tuan-tuan, malam tuan-tuan, Ustazah Nazirah Abu Bakar. Namanya Fiqh Hawa. Fiqh untuk wanita, tuan-tuan. Ini antara rancangan-rancangan program-program mingguan kita, antara yang paling diminati, tuan-tuan. Yang paling banyak followers, likers dan viewersnya Ustazah Nazirah, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan para penonton yang hormati sekalian, tadi yang disebutkan oleh Dr. Bibi, tuan-tuan, sangat penting untuk kita menangani berbagai ism itu. Kita tak boleh lagi daripada situ. Dan kita tak boleh blame sebenarnya. And there's no blaming game, tuan-tuan. Tak ada blame orang itu, blame orang ini, blame dunia itu, blame dunia ini, tak boleh. Hanya kita, tuan-tuan, kita punya alat yang ada, tuan-tuan dan puan, untuk mendapati masalah ini, ada dua jenis knowledge. Satu dipanggil reveal knowledge, satu lagi ialah acquired knowledge. Reveal knowledge ini, tuan-tuan, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acquired knowledge-nya itulah, tuan-tuan dan puan, sama ada ilmu-ilmu yang dunia yang dikatakan, ilmu sains, ilmu engineering, ilmu teknologi yang terkini, itu kena kita kuasai lah, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Inilah senjata yang ada kepada orang Islam, dan saya yakin kalau kita berpegang kepada ini, tuan-tuan, macam mana Islam telah membina tamadun ilmu dalam dunia ni, Islam mendepani tamadun ilmu. Insya-Allah, tuan-tuan, satu renaissance yang baru akan lahir dengan adanya, insya-Allah, generasi-generasi pengganti kita ini, generasi yang dapat menyatukan antara ilmu reveal dengan ilmu acquired yang disebutkan oleh Dr. Bibi tadi, insya-Allah. Jadi, tuan-tuan dan puan, kita ucapkan terima kasih sekali lagi, tuan-tuan. Jangan lupa, tuan-tuan dan puan. Saya sampai lalu saja. Sijil wakaf tunai RM10, RM50 dan RM100. Kalau ada teman-teman nak jadi wakil kepada kita, nak dapatkan pahala untuk itu, sila, tuan-tuan. Kita postkan. Satu-satu buku tu ada 50 keping, RM10, 50 keping, RM50, 50 keping, RM100 pun 50 keping. Kemudian tu, tuan-tuan dan puan, kita punya webinar. Webinar 2 akan berlaku pada 28 hari bulan 8, hanya tinggal 3 minggu lebih saja lagi, tuan-tuan. Daftarlah. Kita ambil hanya 500 orang. First come and first serve, percuma, tuan-tuan. Yang ketiga, buku-buku yang kita hasilkan, tuan-tuan dapatkan buku-buku itu. Dalam bentuk printed book pun ada, dalam bentuk e-book pun ada. E-book, tuan-tuan dan puan. Tak perlu usung buku kilir kulu yang berat-berat tu, tak payah. Semuanya di hujung jari, tuan-tuan, dalam telefon saja. Semua, tuan-tuan. Hadis dalam telefon, Al-Quran dalam telefon, tafsir dalam telefon, ilmu apa pun ada dalam telefon, tuan-tuan dan puan, sekarang ni. Alhamdulillah. Kemudian, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, Telegram kita. Jangan lupa, tuan-tuan. Jangan lupa. Saya nak himpunkan seramai mungkin. Target saya 10,000, tuan-tuan. 10,000. Maknanya jamaah maya. Apa gunanya? Supaya kita terus berada dalam persekitaran Islam sampai hari mati kita, dan menjadikan Telegram kita ni sebagai mekanisme untuk melahirkan ekosistem Islam dalam kehidupan kita ini. Jadi, tuan-tuan, join kita punya Telegram, pergi kepada linknya Anjung Husnul Khatimah. Kemudian yang akhirnya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, usrah keluarga. Keluarga yang menghadapi masalah untuk membawa jiwa Islam. Ada masalah untuk menerapkan Islam. Ada masalah untuk anak-anak bangun pagi untuk salat subuh. Ada masalah kalau tidak COVID ini, pergi ke masjid, pergi ke surau. Ada masalah derhaka kepada mak dan ayah dan sebagainya. Isteri berderhaka kepada suami, suami tidak menjalankan tanggungjawab. Tuan-tuan dan puan, hubungi kami, tuan-tuan. Hubungi kami, insya-Allah kita boleh cadangkan satu program namanya Usrah Keluarga. Inilah di antara caranya. Dan bersama saya sekarang ni tak kurang daripada ada 9 keluarga, tuan-tuan. 9 keluarga yang ada programnya yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali bersama dengan kita, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi cukup setakat itu. Terima kasih yang tak terhingga mewakili para penonton, mewakili kita, kru kita di Yayasan Sabah ini, kepada yang berbahagia Dr. Bibi yang daripada Singapura, tuan-tuan dan puan, saya rasa dengan apanya yang diberikannya, pengalamannya yang ditonjolkan pada malam ini, tuan-tuan, dengan keselambaannya menyampaikannya, dengan cara sisterly-nya itu, tuan-tuan dan puan, saya rasa dia akan menambat hati ramai orang di Singapura, orang di Brunei, orang di Malaysia, orang di Selatan Thailand, orang Indonesia dan sebagainya, insya-Allah. Begitu juga, tuan-tuan dan puan, Dr. Rahimi Mak Sa'ad, yang memang dah bersama dengan kita buat sekian lamanya. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, rujukan saya biasanya hal-hal mengenai Quran, hadis dan sebagainya, ulasan-ulasan, kita rujuk kepada Dr. Rahimi Muhammad Sa'ad, insya-Allah. Terima kasih, tuan-tuan dan puan. Jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang, pada minggu depan.
9.15 malam, hari Sabtu malam Ahad, minggu depan. Kita berjumpa lagi dengan Dr. Bibi, kita berjumpa lagi dengan Dr. Haimi. Jangan lupa tuan-tuan dan puan, ya, kita akan bersama-sama pada minggu depan insya-Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.